Jadi pelajar kita ke kelas pada petang ni kita mulakan dulu dengan umul kitab Al-Fatihah. Okay, syukur Alhamdulillah kita dapat buat petang ni dalam tempoh 1 jam, tengoklah macam mana So kita sebab minggu ni adalah minggu terakhir dalam kelas kita dan minggu depan kita akan pada perbentangan. So lepas perbentangan cikgu akan kira markah lah untuk kita tengok pelajar-pelajar boleh tengok markah untuk markah untuk apa ni carry marks mungkin ada pembetulan ke, cikgu salah silap ke letak ke, dan pelajar boleh lihat balik lah. Okey, so kita beri laluan dulu kepada kumpulan 1 sebab saya cikgu difahamkan kumpulan 1 daripada kumpulan 7 tak silap cikgu ada terlibat dengan Makmal, so kita bagi laluan kepada dia untuk buat pembentangan kajian kes. So Wan Imran sudah bersedia ke? Sudah, cikgu. Sudah nak share slide silakan. Okey, sekejap cikgu sekejap. Kumpulan kami cikgu tidak ada slide tapi ada poster. Okey, silakan boleh. Okey. Sekejap cikgu ya, ada sedikit masalah teknikal. Sekejap cikgu. Okey, bagi kumpulan yang lain mungkin boleh bersedia kita akan mula macam ikut urutan Okey, kumpulan 1, nanti kumpulan 2, kumpulan 3, yang lain-lain cuba tengok. Nanti kalau ada soalan pelajar-pelajar boleh utarakan soalan kepada pembentang untuk kita lihat apa kita boleh orang kata apa perbincangan dia dapat boleh menambahkan pengetahuan Cikgu, kalau start dulu boleh sebab gambar untuk poster tu pun masih belum nak. Ada lagi Okey, kita boleh dulu dengan kumpulan pertama. Siapa wakil silakan. Saya dulu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan satu isu atau masalah yang dihadapi sekarang, iaitu berkaitan dengan isu dadah, iaitu saya mengambil petikan berita di mana tiga pemandu ditahan di bawah pengaruh alkohol. Jadi kejadian ini berlaku di Kuala Lumpur. Berlaku pada waktu malam ketika operasi motosikal dan pelbagai kesalahan telah diadakan oleh pihak polis di ibu negara Kuala Lumpur, dan didapati polis berjaya menangkap
3 orang antara berumur lingkungan 30 hingga 45 tahun di kawasan Jalan Kuchai Lama selepas didapati pemandu itu memandu dalam keadaan mabuk. Dan Ketua Jabatan Siasatan Pengawasan Trafik Kuala Lumpur iaitu Assistant Commissioner Sarifuddin Ahmad Saleh berkata mereka semua telah dibawa ke Balai Polis Trafik Jalan Bandar untuk pemeriksaan lebih lanjut lah. Dan saya akan serahkan kepada pembentas sosial. Okey, seterusnya kita masuk kepada akta di bawah di bawah pengangkutan jalan raya. Bagi kes yang pemandu mabuk akan dikenakan akta Seksyen 45A Pengangkutan Jalan Raya 1987. Seterusnya hukuman yang dikenakan kepada pemandu tersebut ialah penjara sehingga 2 tahun dan denda tidak kurang dari 10,000. Itu saja dari kumpulan kami. Okey, soalan ada soalan daripada kumpulan 7? Okey, kalau tak ada soalan cikgu nak bertanya kumpulan 7. Berdasarkan kajian kes, dia melakukan kesalahan di jalan raya disebabkan pengaruh alkohol, betul Ya, cikgu. Ya. Okey, dia apa, langgar ke? Dia apa tu? Kalau ikutkan saya baca berita, kemungkinan polis telah mengesan dari segi mereka memandu dalam keadaan mencurigakan dan polis telah Curigakan lah. Ada kes kemalangan jiwa tak? bila saya baca setakat ni tak ada. Okey. Yang kes kesalahan tu sebenar apa sebab cikgu tak dapat jelas, sebab cikgu tak dapat baca. Dia kes dia sebenarnya apa? Kalau bacakan di sini sekejap je. Tadi awak boleh share slide tu. Awak pergi ke komputer awak tu, share je tadi tu. Ada keluar tadi tu, cikgu nampak. Tak tahu cikgu sebab Alia dia ada masalah lain sikit. Kalau saya Ayat baca ni, kalau saya baca dalam Ha. petikan berita ni, mereka yang ditahan memandu dalam keadaan mabuk mungkin ketika waktu tu polis menahan mereka bawa dalam keadaan. Lepas tu mungkin polis telah bertanya dan polis lihat wajah ekspresi yang pemandu tu macam pelik lah. Dan polis telah meminta mereka berhenti. Kalau ini pendapat saya lah yang saya tengok, berhenti di tepi jalan dan membuat satu ujian air kencing. Okay, bila buat ujian air kencing dia check apa? Dia kecil apa? Dia cek. Cuba baca balik kajian kes tu. Kejap saya silap. Kalau tersioring tu untuk yang ambil dadah kan? Super. Kalau arak ni mungkin saya pun tak tahu sebab saya ambil berita daripada berita harian ni. Saya pun tengok dalam berita harian pun tidak ada satu terangkan secara lebih spesifik bagaimana. Okey, kalau tak ada, awak cari yang lain lah supaya lebih jelas supaya dapat kajian kes tu, dapat jelas kajian kes tu dan juga cari yang lain sebab banyak supaya kita dapat kajian kes, apakah akta yang dikenakan dan hukuman dia apa. Akta tu apa
hukuman dia. Itu yang penting tu sebenarnya. InsyaAllah boleh sekejap juga. Okey, yang lain boleh standby ya. Okay, cikgu, saya cuba betul sekali lagi, iaitu tajuk berita yang saya pilih kaitan dengan anak tetap ibu kerana dadah. Okey. Dan kejadian ini berlaku di Bintulu. Didapati seorang lelaki yang juga suspek, yang suspek utama telah menetak seorang wanita, seorang warga emas yang berlaku di kawasan perumahan. Dan ketika kejadian ini berlaku, beliau telah merompak satu rumah yang diduduki oleh diduduki oleh seorang warga emas, dan beliau telah membunuh sambil merompak, dan polis berjaya memberkas di kawasan terminal bas Bintulu pada pukul 2.15 petang ketika cuba melarikan dirilah. Dan apabila ditahan, polis telah menemuilah beberapa dokumen seperti barangan-barangan berharga milik masa yang dibawa oleh suspek tersebut. Dan apabila polis menahan dan polis telah membuat saringan action chain, dan didapati suspek positif dadah jenis metafetamin, dan beliau dipercayai di bawah satu pengaruh dadah ketika melakukan jenayah berkenaan. Maknanya masa dia buat jenayah tu, beliau di bawah pengaruh dadah. Dia tidak Apa berfikir hukuman yang apa akta yang dikenakan atas kesalahan yang dilakukan? Okey, kejap saya akan bagi kepada seterusnya. Okey. Bagi akta berkaitan dengan anak menetak ibu ni, kes ini disiasat di bawah Seksyen 394 Kanun Kesesaan, dan hukuman yang boleh dikenakan ialah penjenayah ini akan dipenjara sehingga 20 tahun dan didenda serta disebat kerana merompak sehingga mendatangkan kecederaan. Itu saja, cikgu. Okey, bila dia terlibat dengan dadah tu tak ada akta dadah yang dikenakan. Sebab dia banyak tu dalam masa, kalau kita tengok kes awak ni, dalam kes dia terlibat juga dengan membunuh dia tetak ibu dia, menyebabkan kematian. Dia ada satu akta lain. Dan dia juga ada dalam pengaruh, masa dia buat tu dia ada pengaruh dadah. So apa lagi, mesti ada akta yang dikenakan tu. Selain daripada akta membunuh, dia juga bila dia buat saringan, dia di dalam pengaruh dadah. Betul kalau yang cikgu faham? Cikgu, apabila saya tengok dalam berita ni pun, dia di bawah pengaruh dadah. Okey, dia pengaruh dadah tu apa akta yang dikenakan? Dia mesti ada tulis kat situ. Kalau kat sini dia hanya bagi tahu di bawah Seksyen 394 Kanun Kesesaan. Dia sampai dia kena kesiasaan lah. Apa hukuman dia? Hukuman dia boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan dia dah sebat. Dia dah sebab itu sajalah. Itu saja yang saya dapat. Okey. Tak apalah awak punya kajian kes tak begitu mantap sebenarnya Jadi bila kes kajian kes yang mantap adalah huraian surat khabar, dia banyak. Jadi awak pilih. Jadi kita ada banyak sumber. Jadi pilih yang betul-betul kajian kes dia jelas. Okay, Apa akta yang dikenakan dan juga apa hukuman dia. Dia mesti kalau kata 39B tu, ya akta apa. Dia mesti bagi tahu. Okey, tak apa. Kita pergi kepada kumpulan yang lain. Kumpulan 1 sudah bersedia, wakil ada di talian? Ada, cikgu. Okey, kumpulan 1 boleh kongsi slide.
Boleh dengar? Okey, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 1 ingin membentangkan isu yang berkaitan dengan alkohol. Hmm. Berikut adalah Okey, silakan. kajian kes pertama, pemandu bawah pengaruh alkohol akibatkan kemalangan ditahan. Mengakibatkan kemalangan. Seorang lelaki 44 tahun yang memandu pacuan 4 roda jenis Toyota Hilux ditahan selepas didapati memandu bawah pengaruh alkohol sehingga mengakibatkan kemalangan 5 buah kenderaan. Ujian kandungan alkohol dalam darah pemandu tersebut didapati melebihi had yang dibenarkan, namun ujian air kencing adalah negatif daripada sebarang dadah terlarang. Antara hukuman dikenakan adalah di bawah Akta Seksyen 44 kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Hukumannya adalah penjara tidak kurang 7 tahun dan juga denda tidak kurang daripada RM30,000 jika disabitkan kesalahan. Okey, nampak jelas dia ada kes, lepas tu apa section yang dikenakan, iaitu section 44/1 Akta Pengangkutan Jalan. Jadi macam kita faham alkohol ini dia tidak termasuk dalam akta dadah berbahaya dan dia juga bukan akta racun. Tetapi di Malaysia jika seseorang itu menggunakan alkohol, dia tidak dikira satu kesalahan. Tetapi dia dikira satu kesalahan di Malaysia apabila di dalam bila dia menggunakan alkohol dalam keadaan dia memandu. Jadi nampak. Jadi section yang dikenakan kepada mereka memandu dalam keadaan dalam pengaruh alkohol adalah section 44/1 iaitu di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jadi hukuman dia apa? Ni penjara tidak kurang 7 tahun dan dia tidak kurang. Boleh tak naik sebelum ada tak menyebabkan kemalangan jiwa? Kumpulan 1 ada tak menyebabkan Tak ada, cikgu. tak ada. Jadi bila tak ada hanya satu sajalah, maksudnya tak ada kemalangan, maksudnya dia di bawah section. Tapi kalau ada kemalangan jiwa, dia ada section yang sama, dia adalah akta yang sama, mungkin section yang berbeza. Jadi kita tahu apa hukuman dia. Okey, jadi nampak jelas untuk kumpulan 1 sudah jelas menyatakan ini dia kes dia dan akta dia. Okey, kita teruskan, kita pergi dulu kepada kumpulan 2. Silakan wakil kumpulan 2. Supaya pelajar nampak akta-akta ni kalau cikgu bentang susah sikit yang ni sebab kita bukan peguam. Kita bukan dalam bidang law. Jadi kita nak kena faham tu, kita tengok kajian kes. Okey. Pak cikgu. Okey, silakan. Boleh besarkan slide tak? Okey, boleh sekejap. Ini kumpulan 2 Ya, betul, kumpulan 2 Nur Afika binti Joy. Okey, baik. Nur Afika, boleh besarkan slide? Okey. Okey. Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afika binti Joy, merupakan wakil kumpulan saya. Dan kajian kes yang kami pilih adalah Akta Lemah Punca Ketum Terus Ditanam. Kesnya kelemahan dan kelompangan undang-undang menyebabkan masalah penyalahgunaan serta penanaman ketum masih berleluasa. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dihukum dengan denda maksimum RM10,000 atau penjara sehingga 4 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah Seksyen 30/5 Akta Racun 1952 Pindaan 2003. Itu saja, cikgu. Okey, nampak dia kena di ketum ni dia special case. Walaupun dia adalah dikategorikan sebagai bahan psikoaktif ataupun dadah di Malaysia, tapi dia di bawah akta racun. Di mana kalau sesiapa yang ada disabit kesalahan maka atau menanam ketum akan dikenakan di bawah seksyen 30 iaitu Akta Racun 1952
30/5 iaitu pindaan 2003. Okey, ini ada sabit boleh dihukum denda maksimum 10,000 atau penjara sampai 4 tahun atau kedua-duanya sekali. Ini bahayalah bagi tahu kawan-kawan, jangan buat ketum nanti akan dikenakan di bawah akta-akta tertentu. Nampak bila kaunselor bercakap dia juga ada based on fakta iaitu fakta-fakta yang dikenakan. Okey. Okey, terima kasih kumpulan 2. Kita teruskan kumpulan 3. Silakan kumpulan 3. Jaya cikgu. Baik. Oh, tak boleh sebab Allah tak kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari kumpulan 3. Ini membentangkan tentang isu kajian pertama kami. Isu kami ialah seorang lelaki memiliki dadah jenis metamfetamin dengan berat kasar 8.19 gram di lokasi, waktu dan tarikh yang sama. Akta yang dikenakan pula ialah Seksyen 12/2 Akta Dadah Berbahaya EDB 1992. Berdepan hukuman mengikut Seksyen 39A-1 akta yang sama. Manakala hukuman yang dikenakan ialah penjara tidak kurang 2 tahun dan tidak lebih 5 tahun dan diwajibkan sebatan rotan antara 3 hingga 9 kali jika sabit kesalahan. Okey, nampak ini adalah dadah jenis metamfetamin. Metamfetamin ni adalah dadah jenis stimulan. Jadi kalau kita tengok daripada Akta Dadah Berbahaya ADB 90 dan kurungan 39A kurungan 1, kita tengok apa hukuman dia adalah 2 tahun dan tidak lebih 3 tahun, 5 tahun dan diwajibkan sebatan rotan 3-9 kali jika sabit kesalahan. Nampak isu dia. Okey, itu daripada kumpulan 3 kan. Kita pergi kepada kumpulan 4 kalau ada. Kumpulan lain boleh dia standby. Sekejap ya cikgu. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya wakil daripada kumpulan 4 akan membentangkan isu yang telah kami pilih yang mana kes melibatkan 5 lelaki ditangkap bersama air dan daun ketum. Kes ini berlaku di Tampin yang mana polis merampas 80 botol plastik yang mengandungi air ketum dan juga jumpa 10 bungkus plastik warna hitam yang ada daun ketum. Dan kes mereka ini direman di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah selama 4 hari dan disiasat di bawah Akta Seksyen 30/3 Akta Racun 1952 dan Seksyen 15/1A Akta Dadah Berbahaya.
Dan hukuman yang dikenakan pula ialah dipenjara tidak melebihi 4 tahun dan hukuman denda maksimum RM10,000 dan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda RM5,000 dan pengawasan polis tidak lebih 3 tahun. Itu saja. Oh, okey. Cikgu nak tanya, apa sebab dia dikenakan di bawah Akta Dadah Berbahaya ni? Sedangkan dia tidak memiliki dadah, cuma dia air ketum. Macam ni cikgu, dalam berita tu ada nyatakan juga salah seorang daripada suspek tu positif dadah jenis morfin. Okey, tu kena nyatakan tu. Sebab kalau tidak, tak boleh kena Akta Dadah. Sebab daun ketum dia tidak bawa Akta Dadah. Okey, cikgu ingat awak boleh teruskan kes 2 dan kes 3 ni. Nanti kumpulan awak kira tak perlu betang lagi. Ni kumpulan berapa? 4 Ya cikgu, bulan 4. Okey, kumpulan 4 teruskan bentang semua kes. Nanti Kes kumpulan 4 3 datang. kes 3 kami sama dengan kumpulan 7 tadi cikgu. Okey, kes 2. Kes 2 tak ada lagi setakat ni. Okey, boleh bentang kes 2. Maknanya kumpulan 4 dah full presentation. Okey, silakan kes 2. Okey, kes 2 pula melibatkan 42 ditahan atas penyalahgunaan dadah. Polis merampas dadah jenis syabu dan ganja di mana akta dikenakan Seksyen 39B, Seksyen 39A kurungan 1, Seksyen 12 kurungan 2 dan Seksyen 15 kurungan 1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Dan hukuman yang dikenakan pula ialah dipenjara tidak kurang 2 tahun dan tidak lebih 5 tahun serta diwajibkan sebatang rotan atas 3 hingga 9 kali. Okey, jadi Akta Dadah. Akta Dadah dia apa? Ganja kan? Dadah jenis ganja cannabis Ya cikgu. Okey. So itu nampak kenapa kita pergi lagi kes kumpulan 4 complete kita pergi kepada kumpulan 5, silakan kumpulan 5. Assalamualaikum, cikgu dengar tak suara saya? Okey, boleh jelas. Okey, untuk kes yang pertama, dia bertajuk bekas pasangan kekasih bebas hukuman dadah. WT 33 dan Yang Wendy 25 terlepas hukuman gantung apabila Mahkamah Tinggi melepas dan membebaskan mereka tanpa dipanggil membela diri atas 5 pertuduhan mengedar serta memiliki dadah 4 tahun lalu. Okey, bagi tajuk dia ialah bekas pasangan kekasih bebas hukuman dadah. Isi kandungan 2 orang pasangan kekasih tersebut. Untuk kesalahan, dia memiliki dadah jenis metafetamin. YT merupakan jurujual yang menghadapi satu pertubuhan memiliki dadah jenis 3 dan 4 methylene-dioksi metafetamin MDMA seberat 2.78 gram dan kesalahan mengedar dadah. Kedua-dua pasangan ini menghadapi 3 pertuduhan memiliki dadah jenis 3, 4 MDMA seberat 91.22 gram dan 71.33 gram serta dadah jenis ketamin 14.98 gram. Okey pelajar. Kat sini ada MDMA. MDMA ni sama dengan ekstasi ekstasi lah. Okey, boleh teruskan. Okay, seterusnya untuk akta, terdapat 2 jenis kesalahan dekat sini. So yang pertama ialah memiliki dadah. Mereka didakwa di bawah Seksyen 12/2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 39A/2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan kesalahan mengedar dadah akan didakwa Seksyen 39B/1/A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 39B/2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Apa hukuman yang akan dikenakan? Hukuman yang akan dikenakan terhadap mereka ialah kerana mereka mengedar dadah dan hukumannya ialah hukum gantung sampai mati serta memiliki dadah, penjara tidak melebihi 30 tahun dan sebatan tidak kurang 10 sebatan. Tengok kalau Akta 93 90 Akta Dadah Berbahaya Seksyen 39 biasanya hukuman mati mandatori Okey. Boleh nak teruskan ke?
Ya, untuk kajian kes yang ketiga sebab kami punya kajian kes nombor 2 tadi sama dengan kumpulan 4. Okey, sama kan? Okey, boleh teruskan. Maksudnya complete. Okey, untuk kajian kes yang ketiga ni berkaitan dengan dadah cannabis ataupun ganja. Okey, kesalahannya adalah terdapat seorang pelakon memiliki dadah jenis cannabis seberat 1.15 gram dan pengarah dan penolong pengarahnya memiliki 0.30 gram dadah jenis cannabis dan 0.38 gram dadah jenis metafetamin. Berkaitan dengan akta pula adalah Seksyen 6 Akta Dadah Berbahaya 1952, Seksyen 12/2 Akta Dadah Berbahaya. Hukumannya adalah penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum sebanyak RM20,000 jika disabitkan dengan kesalahan. Seterusnya, denda maksimum sebanyak RM100,000 atau penjara tidak lebih daripada 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Seterusnya, keratan akhbar yang seterusnya berkaitan alkohol di mana pelajar tingkatan 5 maut akibat dirempuh kereta dipandu pemandu mabuk yang tiba-tiba mengubah haluan secara melintang di jalan raya laut. Okey, daripada keratan akhbar tersebut, pemandu MyWay tersebut mengubah lalu lintas, mengubah jalan dan didapati pemandu tersebut dihadapi paras alkohol dalam tubuhnya melebihi paras yang dibenarkan. Kerana beliau diarahkan untuk menjalani ujian pernafasan menggunakan alat evidential breath analyzer EBA. Kesalahannya ialah paras alkohol dalam tubuh pemandu itu melebihi paras yang dibenarkan dan tindakan yang diambil adalah reman 4 hari untuk bantu siasatan. Yang seterusnya, akta yang dikenakan adalah Seksyen 441 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan hukumannya adalah kesalahan pertama penjara minimum 10 tahun atau maksimum 15 tahun dan denda RM50,000 hingga RM100,000 dan hilang kelayakan memandu selama 10 tahun. Dan kedua, kesalahan berikutnya penjara 10 hingga 15 tahun dan denda RM100,000 hingga RM150,000 dan hilang kelayakan memandu selama 20 tahun. Okey, sekian, terima kasih. Okey. Okey, yang lain bersedia dulu. Cikgu pergi tandas sekejap. Yang lain bersedia kejap. Kumpulan 5 dah, ni kumpulan 6 betul?
Okey, kita boleh teruskan kumpulan ke-6 Silakan kumpulan 6. Kita tengok sikit kajian kes kumpulan 6. Okey, Munira silakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami dari kumpulan 6 ingin membentangkan mengenai kes ibu tunggal kepada 9 orang anak yang dijatuhi hukuman kerana memiliki dan mengedar dadah. Tertuduh didakwa memiliki dadah jenis syabu seberat Boleh cerita sikit kajian kes? maksud kejap. Seorang ibu tinggal kepada 9 anak dijatuhi hukuman mati mandatori di Mahkamah Tinggi Tawau pada Jumaat selepas didapati bersalah memiliki dan mengedar dadah. Tertuduh memiliki dadah jenis sabu seberat 113.9 gram di sebuah rumah tidak bernombor di Kampung Pangkalan Wakuba, Batu 15, Tawau pada 5.30 petang 10 Januari 2018. Antara hukuman yang dikenakan ialah akta kes disiasat mengikut akta didakwa mengikut Seksyen 39B kurungan 1 kurungan A Akta Dadah Berbahaya 1952. Hukuman yang dikenakan ialah hukuman mati mandatori atau penjara seumur hidup jika sabit kesalahan. Itu sahaja. Okey, boleh nak teruskan lagi? Ada kes yang lain? Ada. Okey, boleh bentang. Lepas saja kumpulan 6 kita bagi komplit. Okey. Seterusnya iaitu kes pemandu krim mabuk di penjara dan denda sebanyak RM10,000. Di Petaling Jaya, akibat memandu di bawah pengaruh alkohol, seorang penjara sehari dan didenda RM10,000 oleh Mahkamah Magistrat. Seorang lelaki bernama Ko Tak Choi berumur 51 tahun dijatuhkan hukuman selepas mengaku bersalah apabila memandu di bawah pengaruh alkohol sebanyak 87 mg dalam 100 mg darah melebihi had yang ditetapkan iaitu 50 mg. Timbalan Pendakwa Raya memohon mahkamah memberikan hukuman pengajaran kepada tertuduh dengan alasan kesalahan itu adalah yang pertama bagi dia. Okey, ini ada menyebabkan kemalangan jiwa tak? Tidak. Adalah Okey, boleh teruskan? Okey, kes ini disiasat dan tertuduh dihukum di bawah Seksyen 45A kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dan hukuman dikenakan ialah penjara maksimum 2 tahun serta denda RM10,000 sehingga RM30,000. Okey, kes yang ketiga. Okey. Boleh teruskan? Okey, kita stop dulu. Kita bagi laluan kepada kumpulan 7. So, kumpulan 6 ada lagi satu kes Ya betul. Okey, boleh kita bagi laluan dulu kepada kumpulan 7? Boleh. Terima kasih, Cikgu. Okay, sama kumpulan 7 boleh kumpulan 7 okey dah tadi kan. Okey, kumpulan 8. Kumpulan 8 ada di talian? Ada cikgu. Boleh dengar suara saya ke? Okey. Boleh terus. Cikgu dengar suara awak. Okey, sekejap ya. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Nuri Khairina mewakili kumpulan 8. Okey, untuk kes yang pertama ni, seperti mana yang boleh lihat di Keratan Akhbar, tajuk dia Hisap Dadah di Ladang Ayam. Okey, yang mana kes ini melibatkan 39 orang penagih dadah berusia 18 hingga 58 tahun yang ditahan oleh polis. Yang mereka ni terdiri daripada penerima getah, pemotor rumput,
Dan mereka ni ditahan disebabkan oleh mereka ingin melepaskan geng dadah. Okay, dalam kes ni dia tak ada mention jenis dadah yang digunakan secara spesifik. Tapi dia lebih fokuskan kepada mereka ni yang terlibat dalam aktiviti dadah, iaitu penagihan dadah lah. Jadinya mereka ni ditahan di bawah Akta Seksyen 31, Akta Penagihan Dadah 1983. Yang mana hukuman yang boleh dikenakan ke atas mereka ni menjalani rawatan dan pemulihan di pusat pemulihan selama 2 tahun dan menjalani pengawasan selama 2 tahun. Dan juga diletakkan di bawah pengawasan seseorang pegawai untuk tempoh selama 2 hingga 3 tahun. Okey, ada lagi kes? Boleh satu lagi bentang? Okey, sekejap ya. Okay. Saya pergi kes yang ketiga, boleh ke cikgu? Sebab yang kedua ni dia lebih kurang sama macam tadi. Okey. Okey, yang Kita ketiga. tengok kes awal yang ketiga. Okey. Sekejap ya. Okey. Untuk yang kes ketiga ni, dia melibatkan seorang penuntut ijazah sarjana muda sebuah universiti di Kelantan yang dikesan menggunakan wang pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional iaitu PTPTN sebagai modal untuk menjadi pengedar syabu bagi mendapatkan duit poket. Bukan sahaja untuk membiayai pengajian dia, malah dia gunakan untuk menampung keperluan menagih dadah berkenaan. Okey. Pelajar tersebut ditahan dalam Ops Gempur yang mana pelajar ni terlibat dalam mengedar dadah secara kecil-kecilan. So apa hukuman dikenakan? Okey. Dan pelajar ini ditahan di bawah Akta Seksyen 12(2) Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 dan juga boleh di bawah Akta Seksyen 15(1) lah. Hukuman dia penjara tidak melebihi 5 tahun atau denda tidak melebihi 100,000 atau kedua-duanya sekali. Dan juga penjara tidak lebih 2 tahun atau denda tidak melebihi 5,000. Dia di bawah umur ke apa yang terlibat tu? Kalau yang kes ni pelajar tu berumur 25 tahun. Okay, 25 dia tahun dia maksudnya memang dikenakan lah, dia bukan di bawah katakanlah. Okey, itu kumpulan 8 terima kasih kumpulan 8. Kita teruskan dengan kumpulan 9, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan kajian kes yang pertama, iaitu berkaitan dengan kes pengedaran dadah. Hello, boleh dengar ke? Boleh, cikgu boleh dengar. Kajian kes adalah ibu dan juga anak lelaki antara 3 ditahan edar dadah. Polis telah menahan 2 beranak yang berusia 25 dan juga 49 tahun selepas disyaki terlibat dalam sedikit pengedaran dadah dalam serbuan di Petaling Jaya. Polis turut merampas 40 paket plastik dadah jenis heroin iaitu dalam anggaran 62 gram yang bernilai 1,600. 2 paket dadah jenis syabu bernilai 300 serta sebuah kereta Hyundai Atos. Selepas mendapati wanita itu mempunyai 3 rekod lampau manakala anaknya mempunyai 7 kes yang kesemuanya membabitkan dadah. Saringan uji air kencing yang dilakukan juga ke atas kesemua suspek didapati negatif. Akta yang dijatuhkan adalah siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Hukuman jika disabit kesalahan adalah boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati. Kajian kes yang kedua adalah remaja perempuan 13 dan juga 14 tahun antara 607 ditahan kes dadah. 2 remaja perempuan berusia 13 dan 14 tahun ditahan dalam op jihad dadah
2.0 hasil sebuan di 7 sarang penagih seluruh Terengganu. Kedua-duanya masih lagi bersekolah. Terdapat 64 orang pengintai dan juga 11 suspek lain yang turut ditahan. Majoriti yang ditahan adalah belia dengan 230 orang berusia antara 30 hingga 39 tahun. Kebanyakannya bekerja sebagai buruh dan juga penganggur nelayan. Akta yang dikenakan adalah mereka ditahan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Hukuman jika disabit kesalahan, mereka boleh dihukum penjara antara 5 hingga ke 7 tahun. Cikgu boleh terus kepada kes ketiga cikgu? Boleh, cikgu tengok kes yang ketiga. Okey. Untuk kajian kes ketiga, kes dia ialah seorang lelaki berbangsa Cina dan berusia 42 tahun ditahan dan dibawa kepada mahkamah. Tertuduh didapati memandu dalam keadaan mabuk di bawah pengaruh alkohol sehingga menyebabkan kemalangan dan kematian. Oh, yang ni dah dibentang tadi Akta dia disabitkan kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Manakala hukuman pula, tertuduh dikenakan hukuman penjara tidak kurang daripada 10 tahun dan tidak lebih daripada 15 tahun. Dan denda tidak kurang daripada RM50,000 dan tidak lebih daripada RM100,000 mengikut Seksyen 44/1. Okey. Okey, kita kepada kumpulan terakhir, kumpulan 10, tengok apa kajian kes yang dibawa. Kumpulan 10 ada? Ada cikgu, sekejap Okey, silakan. Okay, Assalamualaikum. Alright, saya akan membentangkan. Okay, dengar tak suara saya? Boleh. Okey, saya akan membentangkan kes yang kedua, iaitu lelaki 16 rekod jenayah ditahan miliki dadah. Lelaki ini telah ditahan oleh polis sebanyak 16 kali dengan 14 daripada kesalahan membabitkan dadah. Okey, lelaki ini tidak serik apabila sekali lagi ditahan selepas disyaki memiliki dadah seberat 35 gram di Jalan Kemas Tamping. Okey, lelaki ini disyaki menemui 8 paket plastik Luxina yang mengandungi dadah jenis heroin seberat 32 gram dan 5 plastik Luxina yang mengandungi dadah jenis syabu seberat 3 gram. Dan hukuman yang dikenakan ialah mati mandatori, jantung sampai mati. Akta yang dikenakan ialah mengikut Seksyen 39B, Seksyen 12/2 dan Seksyen 15/1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Okey, kumpulan 10, ada lagi kes? Ada lagi cikgu. Sekejap Okey, kes ketiga berkaitan dengan heroin syabu dalam beg silang. Polis telah menahan penjenayah ini kerana membawa heroin dan syabu bernilai lebih RM35,000 dalam sebuah di terminal jeti penumpang di Kuah Langkawi. Hukumannya ialah hukuman memperuntukkan mati mandatori jika sabit kesalahan. Akta yang dikenakan ialah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
Kalau akta section akta dadah berbahaya 39B, tak ada lain, tak ada bukan memang hukuman gantung sampai mati. Okey, ada lagi bulan 10? Last sekali ialah kes keempat iaitu 3 beradik 1 kepala. Okey, kes ini sekejap sebahagian daripada 11 lelaki telah ditahan dalam OPS mencegah agensi AADK daerah Kuala Muda di sekitar Sungai Petani. Okey, 3 beradik antara 11 lelaki ini telah ditahan dalam OPS cegah agensi anti dadah kebangsaan AADK daerah Kuala Muda di sekitar Sungai Petani. Okey, ketiga mereka berusia 25, 35 dan 37 tahun telah ditahan di rumah mereka di Taman Aman Jaya Bedong. Okey, antara hukuman yang telah dikenakan ialah menjalani rawatan dan pemulihan 2 tahun dan diletakkan di bawah pengawasan selama 2 hingga 3 tahun. Akta yang dikenakan ialah Seksyen 3-1 Akta Penagih Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983. Okey. Okay, nampak yang ni tidak dikenakan hukuman. Dah settle lah. Okey, ini tidak dikenakan hukuman seksyen akta dadah berbahaya tetapi di bawah akta penagihan dadah pemulihan. Maksudnya kalau kata pemulihan dia akan menjalani pemulihan selama 2 tahun. Okey. Itulah kalau pelajar lihat macam mana pelajar boleh lihat kajian kes. Okey. Okey, Nur Amirah boleh stop sharing. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Okey, nampak dalam 1 jam ni kita dah dapat banyak kes sebenarnya kalau kita pergi lagi surat khabar. Jadi pelajar akan lebih faham. Jadi untuk kita as a counselor, kita tahulah sedikit apa akta-akta yang dikenakan kalau di Malaysia ini supaya apabila kita berhadapan dengan klien, kita boleh bagi tahu klien. Okey, kalau kamu disabitkan kesalahan awak kena macam ni. Awak nak kena hukuman ke ataupun nak jalani kaunseling, sesi kaunseling. Sebelum lebih parah. Kan? Kadang-kadang dia tak faham, dia tak nak sebab dia rasa dia okey je buat macam tu, dia tak ada apa-apa pun kena hukuman. Tapi bila kita bagi dia akta-akta ni, jadi klien juga takut. Ada jenis klien yang tak tahu lebih-lebih lagi dalam kalangan pelajar yang mereka tak tahu akta-akta ni. Jadi mereka menjadi keldai dadah. Jadi bila kita dapat info macam ni, kita boleh bagi jumpa klien macam tu dan kita boleh bagi informasi kepada dia. Lebih-lebih pada keldai dadah iaitu yang menjadi orang kata yang membau dadah tu. Kalau istilah Malaysia panggil keldai dadah. Kebanyakan di kalangan remaja sebab remaja ni tidak dikenakan di bawah seksyen akta dadah berbahaya 1952 tu, tak ada hukuman mati. Jadi ramai orang menggunakan juvenil ni, kalangan remaja ni atau kanak-kanak sebagai keldai dadah iaitu transit kepada dadah tu. Jadi kalau kita tahu, jadi kita boleh maklumkan kepada sebagai satu informasi sebab dalam kaunseling dadah juga kita juga menggunakan psikopendidikan iaitu dengan memberikan maklumat tentang kesan, kita memberitahu tentang jenis dan juga kita beritahu apakah dari segi peruntukan undang-undang yang ditentukan supaya mereka jelas dan mereka tidak terlibat. Mungkin mereka rasa mereka dapat 1,000 tu banyak 1,000, 2,000 banyak. Tapi bila kena hukuman boleh sampai 10, 20,000. Jadi bila mereka ada kesedaran tu, mereka ada maklumat tu, mereka ada kesedaran. Baik, sebelum kita cikgu nampak jelas kamu jelas dengan apa yang kamu bentang dan kamu nampak bagaimana nak kaitkan akta tu dengan kes. Baik, sebelum kita tamat, untuk kita ada tak apa-apa soalan yang nak ditanya? So ini mungkin kelas yang terakhir kita lah. Selepas ni kita terus kepada pembentangan. Okey, ada apa-apa soalan pelajar? Jelas ke? Yang lain selain daripada Sofia? Yang lain okey Jelas. So silakan. Ada macam tadi tu soal suara. Yes, boleh dengar cikgu? Okey, silakan. Siapa di sana? Alif Alif Syakirin. Alif Syakirin ya, Alif Syakirin. Ada apa-apa soalan? Okey, saya nak tanya contoh macam dia memandu dalam keadaan mabuk. Contoh dia memandu dalam keadaan hayal sambil mengambil dadah. Tapi dalam masa yang sama dia dah melanggar orang.
Contoh kalau dia dikenakan 2 akta, akta yang mana satu yang dia akan kena tu? Dia tengok yang mana lebih berat lah. Sama ada dia akan kena, setiap kesalahan tu akan dikenakan akta. Contoh dia memandu dalam keadaan bahaya, kan? Dia kena akta pengangkutan jalan tu. Lepas tu bila dia dalam tapi dia tak ada alkohol. Tapi dia dadah, kan? Dia dadah. Dia kena akta dadah bahaya. Dan dua-dua tu dikenakan mengikut kesalahan. Itu akta di Malaysia. Contoh kalau kamu tengok kes Najib, bukan politik tau, kita nak tengok macam kes. Dr. Najib ni dia banyak kesalahan. Tapi kenapa dia tak masuk penjara lagi? Sebab dia banyak kesalahan. Setiap kesalahan tu diadili dengan akta yang berbeza. Jadi sehinggalah disabit kesalahan baru dikenakan. Contohnya kalau kata dia memandu dalam keadaan bahaya, iaitu dengan pegawai dadah. So dia kenakan section ni. Lepas tu kalau kata mati, dia akta lain. Tapi dia akta yang sama. Kan? Dia akta yang sama. Tapi dia pergi ke mana? Section berapa? Kalau dia kata dia alkohol dan juga dadah, dia akta yang berbeza. Jadi dia akan dibicara dengan akta ni dulu, baru akta ni. Tapi kalau alkohol, meninggal. Jadi dia kena alkohol je. Jadi macam tu Boleh jelas Alif? Saya Syakirin boleh jelas? Jelas cikgu, terima kasih. Okay, maknanya setiap kesalahan yang dilakukan dia ada akta dia. Kalau dia isap ketum, contohlah dia ambil ketum. Pada masa sama dia ambil ketum, dia juga ada simpan ganja. Jadi dia kenakan 2 akta lah tu. Satu akta racun, satu lagi akta dadah berbahaya. Sebab dia ada ganja. Ganja tu di bawah akta dadah berbahaya. Tengok miligram lah. Okey, ada lagi soalan? Silakan. Ada lagi soalan pelajar? Silakan. Cikgu tunggu ni. Okey, kalau tak ada, so dengan 1 jam ni cikgu nampak awak jelas dengan kajian kes, dengan akta dan juga kesalahan hukuman lah yang dikenakan. Jadi kata ada, kita tundakan dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.